Inisiatif Baku Rahmah mula awal Ramadan ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Inisiatif Baku Rahmah bagi membantu golongan miskin tegar di seluruh negara dijangka bermula awal Ramadan ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan pemberian berkenaan bakal melibatkan 18,000 daripada 37,000 isi rumah miskin tegar dari seluruh negara. Baku Rahmah itu berupa barangan keperluan asas bernilai RM100. Untuk fasa pertama disasarkan separuh daripada 130,000 isi rumah miskin tegar. Penerima pula merupakan golongan miskin tegar dengan antara kriterianya adalah pesakit kronik, salah seorang suami atau isteri terpaksa berhenti kerja kerana menjaga anak yang sakit, juga terpaksa menjaga sanak saudara anak yatim. KPDN juga akan menubuhkan satu pasukan khas bagi meneliti cadangan menganjurkan Bazar Ramadan Rahmah di setiap negeri. Pasukan khas akan disertai 4 kementerian masing-masing, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Sementara itu, pakej pakaian raya Rahmah pula akan dimaklumkan kemudian setelah sesi libat urus bersama industri tekstil selesai minggu depan. Di samping dengan industri tekstil, juga minggu depan ini saya akan memuktamadkan dengan beberapa players yang akan saya umumkan apakah bentuk jualan Rahmah raya yang akan mereka kemukakan. Sementara itu, KPDN telah menubuhkan pasukan bertindak khas yang diketuai Ketua Setiausahaanya Datuk Azman Muhammad Yusof bagi menangani isu keterisan subsidi diesel hampir RM10 bilion. Menteri Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata arahan telah dikeluarkan bulan lepas bagi meminta pasukan berkenaan segera bertindak mengekang keterisan subsidi diesel daripada terus berlaku. KPDN kini mempunyai 2,100 anggota penguatkuasa yang akan menyambut cabaran meminimumkan ketirisan diesel di seluruh negara. Beliau berkata pihaknya juga telah membuat pelbagai tangkapan tahun lepas, antaranya menerusi obsterjah yang bukan sahaja dilaksanakan bagi menangani isu ketirisan diesel, malah minyak paket bersubsidi dan telur bersubsidi. Ditanya sama ada KPDN akan mengetatkan prosedur mendapatkan diesel bersubsidi, beliau berkata kementerian akan meneliti semula data ketirisan diesel dengan terperinci sebelum membuat keputusan lanjut. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023 memaklumkan wujud ketirisan dalam subsidi diesel dengan anggaran hampir RM10 bilion. Nilai subsidi diesel dipercayai diseleweng tahun lepas. Pembaruan sumbangan tunai Rahmah STR bakal meringankan beban kos sara hidup lebih 8.7 juta penerima. Langkah berkenaan membolehkan bantuan membela nasib golongan B40 benar-benar sampai sekaligus membela nasib mereka. Bolehlah beli barang apa semua kan. Kurang bawa sikit lah kan. Sikit lah bawa-bawa maki-maki ni kan. Itu yang akan nak kalau boleh. Sekarang ke warga-warga emas ke macam kita orang ni kan. Itu sebelum raya lah kalau boleh bantuan tu. Sebab daripada sumbangan tu lah kita dapat bantuan meringankan beban orang-orang yang B40 macam kita ni. So it may help the isi rumah siapa yang bawah 2,500 pendapatan mereka. So it will help them lah for for the daily routine lives, So that hope so lah they will have the rakyat will get all the benefits.
Bagi golongan ahli akademik dengan pembaruan sumbangan seperti tambahan RM600 kepada isi rumah termiskin akan menjanakan lagi ekonomi domestik. Ini juga terus memberikan satu suntikan ekonomi domestik itu sendiri, ya, di mana wang yang diberikan itu akan dibelanjakan untuk membeli keperluan. Dia juga turut membantu penjual dan pembekal barang-barang keperluan rakyat Malaysia secara amnya. Dan ini boleh memberikan kelegaan kepada golongan B40 dalam mengharungi dan juga menerus kelangsungan hidup di dalam pembangunan ekonomi Malaysia ini. Masyarakat di Terengganu menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu memperkasakan sektor agro makanan dengan mengutamakan kemandirian pengeluaran makanan tempatan melalui automasi dan pendigitalan. Rata-rata pekebun kecil yang ditemui RTM menyambut baik semua inisiatif yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023 semalam. Ia termasuk pengumuman memperluas penganjuran program digital AGTech untuk melatih lebih ramai pekebun kecil beradaptasi dengan teknologi. Inisiatif tersebut akan dimanfaatkan 100 pertubuhan peladang kawasan seluruh negara dengan peruntukan RM10 juta. Sebagai pekebun kecil memang memerlukanlah bimbingan dan latihan daripada pihak berwajib untuk saya mengetahui lagi teknologi-teknologi yang terkini. Dengan berbesar hati untuk ke arah menambah pendapatan dan menyambut saranan PN untuk ke arah teknologi baru dan bersaing dengan negara-negara yang sudah maju yang sedia ada. Saya menyambut baik program Digital AgTech untuk pertanian dan pekebun kecil. Saya sebagai pekebun kecil pun amat tertariklah dengan kalau ada bimbingan dan latihan daripada kerajaan, boleh menambahkan lagi hasil pendapatan dan sebagainya. Dalam perkembangan berkaitan, anak muda yang terlibat dalam industri peladangan akan diberi bantuan modal sekiranya berusaha untuk mengembangkan perniagaan. Jaminan itu disuarakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau berkata kementeriannya sentiasa memberi galakan kepada anak muda untuk terlibat dalam sektor peladangan dan bantuan modal pusingan akan disediakan. Sebarang anak muda yang nak terlibat ataupun dah terlibat tapi kekurangan modal dan sebagainya, kita akan usaha membantu supaya bukan lagi hal perladangan ini, kerja-kerja pertanian ini kerja sambilan, tapi ada kerja yang memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan semuanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Jelajah Agro-Tourism and Agro-Youth di Padang Kota Lama. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan permasalahan bekalan telur akan selesai selepas kerajaan melonggarkan permit mengambil pekerja di ladang. Beliau yakin isu itu dapat diatasi setelah hampir 200,000 pekerja terlibat dalam sektor peladangan termasuk pertanian akan menjernihkan isu bekalan telur dalam masa terdekat. Peruntukan Belanjawan 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri KDN disifatkan amat membantu. Melalui peruntukan itu, kebajikan penguatkuasa di bawah kementerian itu bakal terjaga dan lebih komited. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata peruntukan baik pulih kuartus polis dan pembinaan aspek fizikal serta logistik di 42 pintu sempadan seluruh negara itu sangat dinantikan. Beliau juga akan memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan itu tidak disia-siakan. Jadi ini KDN akan komited memastikan semua yang dirancang berjalan dengan kos yang terbaik, kawal dari sudut tata kelolanya, kemudian kawal dari segi perjalanan projek supaya buat dan siap, bukan buat dan tertangguh. Itu semua adalah komitmen yang saya dan kepimpinan KDN berikan.
Selain itu, sebanyak 2,100 unit kamera badan turut diumumkan sebagai tambahan daripada peruntukan RM30 juta sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan kerja di Padang Besar Perlis. Sementara itu, laluan pejalan kaki berpagar akan dibina sebagai penyelesaian jangka masa pendek selepas jejantas yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar ke stesen kereta api berhampiran ditutup sejak September 2020 atas faktor keselamatan. Proses pembinaan laluan itu berada di fasa akhir dan bakal disiapkan dalam masa 4 bulan oleh Perbadanan Aset Kereta Api RAC. Yang sementara ni kita selesaikan dulu sebab yang ini yang pengembara ataupun travelers kita harapkan. Kalau itu tak kita selesaikan dulu, sejurus selepas mereka turun kereta api untuk akses ke kawasan membeli belah ni, mereka kena gunakan kereta sewa Grab dan mereka kena bayar lebih sebab mereka kena pusing hampir 5 km. Beliau berkata demikian selepas meninjau laluan berkenaan di Padang Besar Perlis. Padang Besar menerima lebih 1 juta pelancong setahun selepas pandemik COVID-19 dan dijangka akan bertambah menjelang penghujung tahun ini. Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan 380,000 permohonan pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya telah melakukan pelan kelonggaran dan ia bagi memenuhi permintaan industri setelah menerima pemberitahuan daripada pihak Bank Negara agar memudahkan proses permohonan pekerja asing. Kelonggaran diberi kepada beberapa sektor kritikal seperti peladangan, pertanian, perkilangan dan perkhidmatan. Tapi prinsip pengambilan pekerja asing di bawah kerajaan baru sekarang adalah kita akan kurangkan migrant cost pekerja asing, kos untuk pengambilan pekerja asing dan kita akan speed up the approval process. Itu komitmen kita. Ini akan guided. Dan yang ketiga adalah kita akan go digital, supply and demand. Okey, yap. Ini adalah fungsinya. Diperjelaskan untuk peringkat pertama, permintaan tenaga asing daripada pemain industri adalah sehingga 518,000 orang. Tindakan diambil bagi membantu perkembangan ekonomi sekurang-kurangnya kepada 1%. Usaha ini katanya adalah penting bagi membantu ekonomi negara yang dijangka berkembang kepada 4.5% seperti dinyatakan Perdana Menteri pada pembentangan belanjawan 2023 semalam. Tumpuan kepada soal tata kelola, good governance dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Yang disepakati bukan soal kedudukan atau habuan tetapi prinsip dan dasar yang tertera pada soal apa yang disebut sebagai tata kelola yang baik atau good governance dan juga soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan meyakinkan. Bertemu kembali. Kementerian Pendidikan Tinggi sedang mengkaji untuk memperkenalkan sistem anjal pembelajaran dari rumah. Inisiatif bagi membantu mengurangkan pinjaman pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyatakan inisiatif itu juga dilihat dapat membantu mengurangkan kos sara hidup pelajar. Pelajar tak perlu pinjam. Banyak dia belajar di rumah. Dia pakai IT, komputer. Jadi dia satu sara hidup dia tak adalah. Sebab dia duduk di rumah. Iuran tu mungkin akan kurang sebab dalam masa dia di rumah tu mungkin dah cara mengajar tu pakai online semua dah mungkin kurang lah. Jadi fasiliti universiti pun dah kurang pakai. Beliau menjelaskan inisiatif pembelajaran dari rumah telah mendapat permintaan daripada pelajar berikutan ia pernah dilaksanakan ketika COVID-19.
Kerajaan Perpaduan begitu prihatin dengan usaha-usaha pembangunan syiar Islam dan menurut kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar peruntukan sejumlah 1.5 bilion ringgit menerusi Belanjawan 2023 Malaysia Madani yang dibentangkan semalam adalah buktinya. Dalam mengiktiraf jasa para murabi yang bersungguh-sungguh menggerakkan usaha dakwah di negara ini, seiring pembentukan Malaysia Madani, kerajaan bersetuju menaikkan allowance sebanyak RM100 kepada 35,000 guru kafar. Selain itu, tambahan lebih 40 juta termasuk memberikan sumbangan khas sebanyak RM600 kepada 70,000 orang imam, bilal, siak, noja, marbut, guru kafar dan guru takmir di seluruh negara. Dengan jumlah peruntukan yang kekal dari belanjawan tahun lalu, seluruh warga agensi Islam di bawahnya bertekad akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan agensi Islam beroperasi dengan tata kelola yang baik dan penuh integriti. Belanjawan 2023 disifatkan inklusif untuk semua kategori. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad yakin Perdana Menteri telah menilai setiap aspek dalam rangka perbelanjaan tersebut. Belanjawan 2023 dilihat menumpukan pengurangan pinjaman luar di samping menjana pembangunan ekonomi yang mampan. Dia cuba berlaku adil kepada semua. Kita panggil inklusif lah, menyeluruh. Daripada atas sampai ke bawah. Maybe ada orang yang tercicir. Itu bukan bermakna sengaja dicicirkan. Dan barangkali ada perkara-perkara yang perlu dipikirkan. Seperti pembangunan usahawan pun ada. Dan ada banyak peruntukan diturunkan melalui agensi. Beliau turut menzahirkan kesyukuran dengan peruntukan RM450 juta bagi pembinaan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak berserta kuartus baharu. Ia bakal dibina di Bandar Meru Raya Ipoh. Turut diumumkan naik taraf Hospital Kuala Kangsar dan sumbangan tunai kepada kerajaan negeri. Beliau ditemui ketika merasmikan program Jelajah Usahawan Negeri Perak 2023 daerah Hulu Perak di Great. Sementara itu, Perak akan menjadi tuan rumah Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 pada Mei nanti. Datuk Seri Saarani mengesahkan perkara tersebut apabila menerima kunjungan hormat Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Mastura Ahmad Mustafa bersama Persatuan Media pada Rabu. Kerajaan negeri akan terlibat sebagai penganjur bersama bagi program yang bakal dihadiri lebih 5,000 wartawan tempatan dan ASEAN. Jadi saya minta Yang Amat Sekretariat Negeri akan bersama-sama dengan mereka untuk menjadi urusia bersama. InsyaAllah kita akan cuba menjayakannya dan dipahamkan Yang Amat Menteri akan hadir pada malam akhir, pada malam jamuan makan malam. Penganjuran Hawana 2023 akan memberi peluang kerajaan negeri mempromosikan Tahun Melawat Ipoh 2023 dan Tahun Melawat Perak. Perpaduan rakyat Malaysia, sifat toleransi antara semua kaum di negara ini perlu dikekalkan dan konsep Malaysia Madani harus dititikberatkan dalam memupuk persefahaman dalam negara ini. Tujuan untuk mengenali lebih dekat kan kumpulan-kumpulan ataupun orang-orang yang berbeza daripada kita dari segi agama, dari segi bangsa, kebudayaan dan lain-lain. Jadi dengan harapan makin banyak kita mengadakan program-program bersama seperti ini akan meningkatkan toleransi di antara kita. Datuk Insinyur Ahmad Zaki Yudin menyatakan selepas program Harmoni Malaysia Madani dalam Kepelbagaian Agama, Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Pulau Pinang, beliau melahirkan keyakinan sikap perpaduan dan toleransi yang wujud selama ini akan terus menjadi amalan setiap warga di Malaysia.
Pembinaan jalan dan jambatan bagi menghubungkan Bukit Pelanduk Port Dickson dengan Sungai Pelik Sepang dijangka bakal merangsangkan ekonomi setempat. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia berikutan 2 kawasan peranginan iaitu Port Dickson di Negeri Sembilan dan Pantai Bagan Lalang di Sepang merupakan kawasan tumpuan orang ramai pada hujung minggu. Apabila dengan terhubungnya jambatan ini, saya yakin bahawa kawasan peranginan itu akan bertambah lebih luas, lebih pesat dan akan menghubungkan 2 tempat yang menjadi tumpuan ini, dan saya yakin ini juga akan memberikan satu pembangunan ataupun impak yang lebih positif pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan bengkel Fik Al-Mizan dan pelancaran inisiatif Guru-Guru Takmir Negeri Sembilan di Seremban. Hal ini berikutan belanjawan 2023 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memperuntuk RM160 juta bagi membina jalan dan jambatan yang menghubungkan Bukit Pelanduk Port Dickson dan Sungai Pelik Sepang. Tambahnya, dalam belanjawan sama, pembinaan Hospital Jelebu turut diberi keutamaan bagi mengurangkan kesesakan di hospital utama iaitu Hospital Tuanku Jaafar Seremban HKTJS serta dapat meningkatkan kemudahan kesihatan buat masyarakat setempat. Selangor merancang memperluaskan skim Smart Sewa bagi membantu lebih ramai rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata dalam masa terdekat pihaknya akan bertemu Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bagi membincangkan perkara itu. Saya akan bincang dengan KPKT untuk menilai semula perumahan-perumahan mereka di sini supaya sistem Smart Sewa yang kita adakan ini boleh kita lanjutkan dan dikembangkan di perumahan-perumahan kos rendah yang lain, kerana terbukti dengan hampir 1,000 rumah ni kutipannya baik, kadar servis kepada penduduk juga baik, daripada segi kemudahan penduduk juga dapat dijaga kerana maintenance fee-nya dapat dijamin. Setakat ini, program skim Smart Sewa mempunyai 1,000 rumah dan daripada jumlah itu, 800 keluarga telah mengikuti program berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jelajah #Kita Selangor Penyayang di Gombak. Sekeluarga di Kemaman tinggal selai sepinggang apabila kediaman separuh kekal yang didiami mereka hangus dijilat api pukul 10.23 pagi tadi di Kampung Felda, Curug 1, Kemaman, Terengganu. Komandan Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Cenih Baru, Muhammad Hafizul Muhammad berkata pihaknya telah bergegas ke lokasi kejadian dengan kekuatan 20 anggota sejurus menerima laporan. Setiba di lokasi, pihaknya cuba memadamkan kebakaran yang sedang marak. Namun akibat cuaca dan angin kencang telah menyukarkan operasi. Hampir 90% dengan keluasan 40 kali 60 kaki kediaman tersebut musnah terbakar. Api berjaya dikawal sejam kemudian. Jelasnya api merebak dengan cepat akibat struktur binaan yang diperbuat daripada kayu. Turut menyertai operasi adalah anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cenih Baru dan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cukai, termasuk 2 water tender, 1 water tanker dan 1 EMRS. Jumlah kerugian dialami mangsa masih dalam siasatan. Baik, sukan kita mulakan dengan saingan Liga Super 2023. Hasrat Kelantan FC mengutip 3 mata penuh di gelanggang sendiri tidak kesampaian apabila tewas 1-2 menentang Kuching City FC. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru petang tadi, menyaksikan tuan rumah lebih banyak mengasak ke kubu pelawan. Gol awal permainan dijaringkan oleh Kelantan FC menerusi Miguel Angel Garrido Cifuentes pada minit ke-51. Bagaimanapun semuanya berubah apabila Kuching City FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-59 hasil jaringan Abdallah Sudi.
Gol kemenangan pasukan pelawat dijaringkan oleh Abu Kamara pada minit ke-71. Kedudukan jaringan 2-1 kekal hingga tamat permainan. Kesemua proses permohonan peruntukan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan NSA daripada Belanjawan 2023 akan dijalankan secara telus dan itu jaminan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Jelas beliau, Kementerian Belia dan Sukan akan memaparkan segala maklumat dalam laman web mereka berhubung jumlah dana dipohon serta program yang dilaksanakan NSA berdasarkan peruntukan diberikan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan akan terus menambah baik program latihan dan kemudahan sukan untuk manfaat semua atlet termasuk atlet para melalui peruntukan RM324 juta. Mengulas lanjut, Hana berkata KBS akan menunggu hasil perbahasan daripada ahli parlimen sebelum memutamatkan perincian peruntukan diberikan kepada pihaknya. Dalam masa sama, KBS akan memastikan penyediaan dana geran padanan oleh kerajaan berjumlah RM50 juta dalam Belanjawan 2023 akan dimanfaatkan sebaiknya. Dalam pada itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM menyifatkan Belanjawan 2023 sebagai mesra masyarakat sukan. Menurut Presidennya Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria, belanjawan tersebut telah dirangka khas bagi menggalakkan tajaan sektor swasta untuk tujuan pembangunan sukan yang berteraskan perpaduan. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja menyediakan dana untuk menggalakkan pembabitan sektor swasta tetapi turut mengenakan potongan cukai untuk individu atau syarikat yang menyumbang kepada badan sukan. Ia sejajar dengan hasrat MOM dalam mempromosi nilai-nilai murni sejagat menerusi industri sukan yang mampan. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Norzal berpendapat dana RM5 juta yang dihaskan untuk Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB bermula 2023 berserta insentif cukai kepada majikan yang menggaji bekas atlet negara menggambarkan komitmen kerajaan membantu para atlet menguruskan kehidupan selepas persaraan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.